Tengok dekat tak kita dengan kebaikan. Kemudian sudahkah aku berlaku adil kepada diriku sendiri? Ada tak kita buat benda yang memudaratkan diri kita? Kita tipu benda-benda dekat pejabat, kita tipu klaim, kita tipu risit, kita tipu. Akhirnya benda tu kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab rezeki bawa balik tu kita bagi pula ke anak keluarga kita. Jangan. Kan? Betul. Sudahkah aku berlaku adil pada diri sendiri? Tanya. Aku tak buat lagi nak benda boleh merosakkan kesihatan aku. Berhenti-berhenti je mokok. Kamu ubah muka tu, tak malah cakap dulu. Kan? Iya, saya tahu susah nak berhenti mokok. Bukan senang sebab dah terlampau lama kan. Ni saya ajar kaedah. Saya ada seorang kawan saya, heavy smoker. Memang kalau dihisap rokok tu habis sambung. Habis sambung. Katalah kita nak cukup. Saya ajar cara dia. Katalah kita dah biasa hisap 30 batang sehari. Contoh, heavy. Hari ni 30 batang sehari, Isnin sampai Ahad. 30 batang sehari. Minggu depan tu 29 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi mati, tak sempat berhenti. Contohlah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti. Tu maksudnya. Saya nak tanya orang perempuan, apa hukum seorang? Nampak? Dia pun tahu. Kita tak sedar, kita seorang kita lepas tu benda tu masuk kat jantung paru orang. Aniaya orang sakit, akhirat besok penat dia tak tuntut. Bawa-bawa lah berhenti. Kemudian bagaimana hubungan aku dengan sesama manusia? Hubungan aku dengan anak-anak, hubungan aku dengan mak ayah aku, hubungan aku dengan saudara mara, hubungan aku dengan sesama manusia. Dengan jemaah ni, kita dengan jiran macam mana? Nabi sebut semuanya dia tidak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. Sahabat tanya siapa dia? Orang yang menyebabkan tetangga ni tidak merasa aman dengan kejahatannya. Tengok 2025 aku memang tak jumpa orang. Tanya berapa banyak kenduri dalam taman perumahan kita datang. Sedangkan dia dah hajar dah, grant, dia dah send to all. Kita campur orang ke tak? Berhenti-berhentilah. Jangan gaduh sebab fahaman politik itu selalu sebut. Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Tak kalau seorang-seorang. Habis orang buat sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Nabi sayang anak Nabi, kita sayang anak-anak kita. Nabi sayang cucu Nabi, kita sayang cucu kita. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang pada syariat Islam, yang mengamalkan Islam. Maka kita sayang umat Islam yang mengamalkan syariat Islam. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia. Dia ni geng kita kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni. Dia ni geng parti belah sana, dia ni parti belah sana. Nabi tak ajar. Undi tu rahsia. Yang kau pergi sungkup rumah kau akan mendera parti tu, kenapa? Diam-diam aja dan pangkah-pangkah, zap diam. Datang seorang buat tak reti mereka. Tadi kau mengundi mana? Aku mengundi kat sekolah tu. Aku mengundi dekat sini. Ramai orang kan, bertahan lah. Dah, takat tu. Ni kau sawan kawan tu. Apa perasaan kau dah kalah? Kan cari pasal mana tu. Itu tak ada elok kat situ. Apa nak gaduh macam tu? Saya kena sebut sebab Malaysia adalah antara negara yang diiktiraf, antara negara yang rajin pilihan raya. Dah lepas Sabah tu, ni tak lama lagi Johor Melaka pilihan raya. Lepas Johor Melaka pilihan raya, Sarawak pilihan raya. Lepas Sarawak pilihan raya, 5 negeri yang awal tu pilihan raya. Lepas tu sambung lagi 5 negeri yang lain tu pilihan raya. Sampailah Abang Jamin. Iyalah kan. Selaras kalah sekali yang ponik orang kojak. Sudahnya orang tak balik kampung undi. Malah kan? Kena centralize kabel semula macam dulu kan? Kemudian apa yang perlu aku perbaiki? Mungkin aku kena mengaji Quran, aku kena ini, aku kena banyakkan bersedekah, aku kena banyak tolong orang ya? Banyak buat baik. Buat baik ni sebab kita tak nampak hikmahnya pada kita satu hari nanti. Kita ingat hikmah tu buat baik tu dapat ke? Belum tentu lagi, kerana lepas berapa tahun baru tahu. Nampak tak? Yang seorang tu hikmah dia cepat kahwin, jabatan dia pendek cepat kahwin. Orang tu jabatan dia panjang lambat kahwin tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jabatan dia pendek banyak kali pula tu, tu rezeki.
Ada orang tu langsung tak ada jawatan, tak kahwin-kahwin sebab Allah rezekikan dia untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada. Ada orang tu rezeki anak seorang, itulah anak dia. Kan? Pengarang jantung dia, buah hati. Ada orang anak dua-dua berjaya. Menjadi dua-dua anak. Ada orang tu rezeki Allah bagi, rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, nyawa beranak lah. Itulah. Iya. Kadang malu saya, malu saya. Malu kenapa? Dia cakap dengan doktor, saya malu doktor, kenapa pula? Anak saya kat rumah dah 10. Ni dalam perut ada lagi. Baguslah rezeki kata doktor. Masalahnya doktor, timing dah hari. Timing apa lagi? Hari tu sakit sangat dah bersalin, tak sempat sampai hospital, beranak dalam ambulan. Tak apa kak, itu okey tu ambulan. Tahun lepas kak tak tahu, dalam lift hospital ni 3 doktor menyambutnya. Itu pun akak juga, dia juga. Tapi itulah Allah bagi rezeki. Rupanya bila anak dah besar, semasa-masa nak kerja pun nampak hikmah ni. Bukannya masa tu hikmah. Anak dah besar 18 tahun, 20 tahun lepas tu, mak pun hantar mesej dalam grup family. Sekarang telah masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ni. Bawah tu hashtag, sila abaikan mesej sini sekiranya bayaran telah dibuat. Kelang kabut masing-masing masuk duit ke mana? 500 orang kali 11, tak 5,500. Itu je hikmah. Betul. Ya, apa yang perlu aku syukuri? Kan? Syukur setiap nikmat yang Allah bagi. Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan Nabi pesan, barang siapa tidak boleh bersyukur yang sedikit, maka dia tak akan boleh bersyukur dengan yang banyak. 5 perkara. Muhasabah diri menghadapi tahun baru. Yang pertama, toleh ke belakang dengan syukur. Bila lepas dah tahun ni, hasrat aku ya Allah, jika ada kebaikannya kau sampaikanlah aku kepada Ramadan tahun ini. Minta, tak salah. Tak lama lagi nak masuk Rejab 20 hari bulan. Rejab, kan? Rejab kan? Orang Arab ni masuk aja Rejab dia dah gila dah Ramadan. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Dia dah mula beli selipar, baju untuk tarawih, wangi-wangian nak pakai masa tarawih, dah standby dah. Dah standby dah Quran besar untuk dibaca pagi-pagi subuh ni. Dia buka satu hari, 1 juzuk. Steady. Orang Arab contohlah, masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh daripada orang Arab. Iya. Orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan. Kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Dah tampak tahun lepas dah tumpah baju kan. Macam itulah orang kita. Kan gaya lebih lagi hebat kan. Macam mana?